Salam sejahtera. Sekali lagi Akmal Saleh ucap, selamat kumpulkan 100 juta kepada Jailani Adun Rembia. Semalam, lucunya, Jailani cuba mempersalahkan Zahid Hamidi atas tindakannya menyertai Parti PAS. Jailani kata, guru kencing berdiri. Dia tiru apa yang Zahid buat, katanya. Jailani menuduh Zahid Hamidi sudah lama merancang secara diam-diam untuk menyertai kerajaan perpaduan yang dianggotai oleh Anwar dan DAP. Tetapi dia lupa, bagaimana mungkin Zahid Hamidi dapat merancang mahu bergabung dengan DAP dan Anwar, sedangkan ianya semua hanya terlaksana sewaktu berlaku krisis penentuan kerajaan dan Perdana Menteri pada selepas pilihan raya umum yang lepas. Waktu itu sudah ketahuan. Kita tahu bahawa tiada mana-mana gabungan yang memperoleh majoriti mudah, sekurang-kurangnya majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Terpaksalah yang di-Pertuan Agong pada waktu tersebut campur tangan, dan Baginda telah pun menyarankan supaya dibentuk kerajaan perpaduan. Akhirnya Zahid Hamidi menurut ataupun menjunjung titah daripada Keduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, lalu terbentuklah kerajaan bersama dengan Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan termasuk DAP. Di mana bahagian yang disebut oleh Adun Rembia Jailani ini yang Zahid Hamidi merancang untuk bersama dengan DAP Anwar Ibrahim. Kalau anda faham apa yang saya cakap itu, anda pasti akan terfikir, bagaimana mungkin Zahid Hamidi merancang untuk bergabung dengan DAP dan Anwar Ibrahim? Kalaulah DAP dan Anwar Ibrahim kalah, bagaimana pula dia membentuk? Itu yang fikirlah. Sebenarnya Zahid Hamidi tiada rancangan pun untuk membentuk kerajaan bersama DAP atau Pakatan Harapan kalau Barisan Nasional menjadi kerajaan menang majoriti muda. Ataupun kalau Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan menang majoriti muda, mereka juga tidak mungkin akan bergabung dengan Barisan Nasional. Mereka akan bergerak sendiri. Tapi oleh kerana junjung kasih nasihat Bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan bagi menyelesaikan kemelut politik pada waktu itu, maka bergabunglah mereka. Yang menjadi persoalan, kenapa Parti Bersatu PAS tak nak bergabung membentuk kerajaan perpaduan pada waktu itu. Jadi, tindakan Jailani mempersalahkan, menuduh bahawa Zahid Hamidi merancang secara diam-diam untuk bergabung itu adalah tidak benar. Beliau sebenarnya lah yang tersalah langkah. Jailani tersalah langkah apabila dia lupa dia sudah menandatangani aku janji untuk setuju bayar 100 juta ringgit di hadapan saksi dan pesuruhjaya sumpah. Kalau dia lompat parti itu, dia lupa. Nah, apalagi kata Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh, beliau mengingatkan Adun Rembia, Muhammad Jailani kami supaya tidak memutarbelitkan fakta atau berdalih untuk membayar saman 100 juta kerana melompat parti. Sebaliknya, dia berkata dakwaan Jailani bahawa UMNO mahu menjadikan dia muflis dirinya sebagai tidak masuk akal serta lari daripada situasi sebenar. Faktanya, kamu yang nak tanda tangani perjanjian itu tanpa ada paksaan dan kamu perlu mengambil tanggungjawab apabila melompat parti. Terimalah sahaja kenyataan ini dan UMNO hanya menuntut balik janji yang kita sama-sama persetujui sebelum ini, kata Akmal Saleh. Bagaimanapun saya nak ucapkan kepada Jailani, good luck mengumpulkan 100 juta ringgit daripada sekarang untuk dibayar kepada UMNO.
katanya kepada media di sebuah majlis di Merlimau, Melaka hari ini. Dr. Akmal berkata sebagai calon pilihan raya negeri PRN Melaka pada tahun 2021, Jailani sendiri yang menandatangani perjanjian itu. Kata Akmal Saleh, kita tidak memaksa dia, Jailani, untuk tanda tangani perjanjian itu. Tetapi dia sendiri yang berbuat demikian kerana hendak sangat menjadi calon mewakili UMNO dan Barisan Nasional. Jadi dia perlu bertanggungjawab terhadap apa yang dia persetujui sebelum ini, katanya lagi. Adun Rembia itu ketika berceramah di Maranto, Gua Musang 3 hari lalu mendakwa tuntutan UMNO sebanyak 100 juta yang sedang didepaninya kini bertujuan untuk menjadikan dia muflis. Mengakui dia akan berdepan masalah dengan isu kewangan jika tuntutan tersebut dipenuhi, Jailani bagaimanapun berkata dia akan tetap memberi komitmen terhadap keputusannya menyertai PAS kerana sedar ia adalah harga yang perlu dibayar kerana meninggalkan UMNO BN. Dia yang asalnya ahli UMNO sebelum menyertai PKR dan berubah menjadi adun bebas diumum menjadi ahli PAS pada 16 Julai lalu. Ia diumumkan sendiri oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang turut mendakwa langkah tersebut tidak menjejaskan kedudukan Jailani sebagai adun kerana dibuat sebelum Melaka menguatkuasakan peraturan anti lompat parti. Tak apalah, kata netizen, soal dia sudah lompat parti dan akan kehilangan kerusi itu tidak dipersoalkan sangat oleh netizen. Kerana dengan lompatnya Jailani, kerajaan Melaka tidak akan ada apa-apa kesannya. Beliau tetap itu-itu juga, kerajaan Melaka pun tetap itu-itu juga. Tak apalah dia dengan kerusinya, kata netizen. Tapi dia harus ingat, dia sudah tanda tangani aku janji bersetuju secara sukarela akan membayar denda 100 juta ringgit kalau pindah parti. Untuk rekod, Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Ibrahim Durum, sudah memberikan tempoh sehingga Jumaat lalu kepada Jailani untuk memberikan penjelasan. Tetapi menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka ini, dia sudah masa sudah tamat dan belum menerima apa-apa penjelasan daripada adun Rembia itu. Hujung bulan lalu, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Disuki dilaporkan berkata, parti itu akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Jailani bagi menuntut ganti rugi dan pampasan sebanyak 100 juta ringgit. 95% netizen dan penganalisis politik kata, silap-silap hari bulan, besar kemungkinan Jailani terpaksa bayar 100 juta ringgit itu. Buktinya ada, tanda tangannya sendiri tanpa dipaksa dan setuju. Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. PRK Nenggiri, kampanyenya baru masuk hari yang ketiga. Tapi ada sudah ura-ura kata, pilihan raya PRK Nenggiri mungkin akan dibatalkan. Wow, kenapa sampai macam itu sekali? Adakah kalau benar dibatalkan, itu akan membawa makna atau membawa keuntungan kepada mana-mana parti politik atau gabungan? Siapa yang akan menerima laba? Tetapi rupa-rupanya, idea persoalan PRK Nenggiri mungkin akan dibatalkan timbul apabila rupa-rupanya penyandang sebelum ini, penyandang kerusi tersebut, yaitu Azizi Abu Naim, sekarang ini masih lagi berjuang di mahkamah untuk menghentikan kempen pilihan raya tersebut kerana beliau masih lagi dalam proses permohonan injuksi. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan yang muktamad. Kempen di Nenggiri sedang berlangsung. Azizi tak boleh halang PRK, pilihan raya kecil, kata Suruhanjaya Pilihan Raya. Muhammad Azizi Abu Naim tidak boleh menghentikan kempen pilihan raya kecil PRK yang sedang berlangsung di Nenggiri, kata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Wakil Suruhanjaya itu, yaitu Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali,
alias Arwi hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa permohonan injuksi Azizi adalah akademik. Azizi sedang berusaha untuk menghalang SPR daripada menjalankan PRK Nenggiri yang ditetapkan pada 17 Ogos. Sementara menunggu pelupusan saman utamanya, mencabar pemberhentian keahliannya daripada bersatu. Hanir memberitahu Mahkamah Sivil petang ini bahawa kempen telah dijalankan sejak hari penamaan calon pada 3 Ogos dan undi pos telah pun dikeluarkan. Azizi tidak boleh menghalang SPR daripada menjalankan tugas perlembagaannya. Sebarang injuksi yang diberikan akan bercanggah dengan kepentingan awam, katanya. Red pilihan raya telah dikeluarkan pada 28 Jun. Penamaan calon pada 3 Ogos. Proses pilihan raya telah bermula. Pengundian pada 17 Ogos. Yang tinggal ialah pengundian awal dan pilihan raya umum. Proses pilihan raya telah bermula. Lebih-lebih lagi sebab SPR tidak harus dihalang daripada menjalankan tugas perlembagaannya, kata Hanir kepada pesuruh Jaya Kehakiman Ros Mawar Rozain. Azizi gagal dalam percubaan awal pada 27 Jun untuk Mahkamah Sivil menghentikan sementara PRK Nenggiri. Sementara itu, semasa prosiding mahkamah hari ini, peguam yang mewakili Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Muhammad Amar Nik Abdullah berhujah bahawa permohonan perintah sekatan Azizi telah dipintas oleh peristiwa. Ia seperti memutar balik roda masa. Ia bukan sesuatu yang patut kita lakukan, kata Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud. Awang menegaskan bahawa sejak Azizi didakwa telah diberhentikan keahliannya, ahli politik itu boleh bertanding dalam PRK Nenggiri tetapi tidak berbuat demikian. Sebagai jawapan, Peguam Azizi Rajan Navaratnam berhujah bahawa anak guamnya masih mengekalkan ahli bersatu sekaligus tidak hadir pada hari penamaan calon. Rajan menegaskan Azizi tidak mahu menjadi calon kerana ini akan menjejaskan tuntutannya terhadap bersatu. Ros Mawar kemudian menetapkan Isnin depan untuk menyampaikan keputusannya, sama ada untuk menangguhkan PRK akan datang. Menerusi saman itu, Azizi memohon pengisytiharan mahkamah bahawa artikel 10.5 dibacakan dengan 10.4 dan 10.6 perlembagaan bersatu melanggar hak perlembagaannya untuk kesaksamaan di hadapan undang-undang dan kebebasan berpersatuan. Dia berhujah bahawa pemberhentiannya sebagai ahli bersatu adalah tidak sah dan pengisytiharan Speaker Kelantan bahawa Nenggiri dikosongkan adalah terbatal dan tidak sah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita pasti membuatkan walaun pembangkang moroyan. Itu kata seorang netizen di ruangan komen. Mereka kata, yang kali ini memang akan kena game over terus pembangkang. Akhirnya, apa yang dilaung-laungkan oleh Anwar Ibrahim ditunaikan. Bermula esok, diesel akan 5 sen lebih murah. Betul kan? Akhirnya diesel turun 5 sen. Wow, tahniah. Harga runcit diesel akan diturunkan 5 sen kepada RM3.30 seliter bagi tempoh bermula esok hingga 14 Ogos. Kementerian Keuangan berkata ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Nah, yang ini Anwar Ibrahim dah banyak kali terangkan. Ramai orang yang viralkan semula video laungan Anwar Ibrahim kalau jadi kerajaan besok harga akan turun. Waktu itu harga minyak kita memang rendah. Memang
harga memang harga dunia, minyak dunia adalah rendah, dan banding dengan harga minyak Malaysia pada waktu itu sepatutnya boleh diturunkan lagi. Tetapi tidak diturunkan. Sekarang ini harga minyak global sudah terlalu mahal, dan negara kita pula mempunyai sistem minyak subsidi sebelum penyesaran subsidi diesel yang sangat-sangat menguntungkan bukan saja rakyat Malaysia yang kaya raya, tetapi juga para penyeludup minyak di luar negara. Akhirnya, dengan pengenalan subsidi diesel bersasar, negara kita kini menikmati penjimatan sehingga ratusan juta ringgit sehari. Itulah sebabnya kita perlu meneruskan penyasaran subsidi diesel bersasar ini. Saudara, dengan pengumuman penurunan harga minyak ini, maka betullah apa yang kata Anwar kata. Kalau tren penurunan harga minyak atau kalau harga minyak global turun, kerajaan janji akan turunkan harga. Hari ini kita sudah dapat apa yang dijanjikan. Bermula esok, harga diesel akan turun 5 sen. Baguslah kan? Jadi sekarang ni, apa pula tuntutan? Nak jadi 50 sen baru gembira. Tak tahulah. Nak kurang pun tak gembira, tak kurang pun tak gembira. Itulah kan. Kementerian Kewangan berkata, ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Walau bagaimanapun, harga RON 97 dan RON 95 masing-masing kekal pada RM3.47 seliter dan RM2.05 seliter. Manakala harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pengumuman ini pastinya mengejutkan seluruh rakan pemerhati politik, juga rakan penganalisis ekonomi, bukan saja di Malaysia dan tetapi juga di dunia. Bagaimana kerajaan sekarang ini boleh turunkan 5 sen harga diesel? Itu semua kerana berkat kerja keras daripada para pemimpin yang ada di Malaysia. Jumpa lagi, tinggalkan komen anda, share video ini. Keputusan Speaker Dewan Rakyat kali ini disambut dengan riang gembira, sorak-sorai daripada rakyat jelata, daripada netizen. Ini apabila diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat, ahli parlimen yang ponteng tegar, tak suka datang berbahas ataupun datang ke mesyuarat di Dewan Parlimen. Ahli parlimen ponteng parlimen selepas ini tak akan dapat allowance. Silap hari bulan boleh hilang kerusi. Ramai netizen yang menyambut keputusan terbaru ini, iaitu allowance ahli parlimen yang ponteng parlimen mungkin akan dipotong dan silap hari bulan boleh pula hilang kerusi. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan parlimen selepas ini kemungkinan akan ditarik allowance kehadirannya. Lebih teruk lagi, wakil rakyat berisiko kehilangan kerusi mereka jika tidak hadir bersidang selama 6 bulan tanpa alasan sah. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, peraturan sedemikian akan berjalan sebaik sahaja Akta Perkhidmatan Parlimen PSA dikuatkuasakan. Jelas beliau, tidak semua ahli parlimen boleh menghadiri semua sesi persidangan pada setiap masa, kerana masing-masing mempunyai tugasan rasmi, khususnya ahli kabinet. Namun kehadiran adalah wajib, melainkan ada perkara lain yang tak dapat dielakkan, katanya. Tak apalah, netizen kata, kami pun faham, kami pun tahu, kamu punya kerja, terutamanya ahli kabinet. Mereka kena ikuti mesyuarat di tempat lain, jemputan-jemputan yang lain, dan
Lebih daripada itu, mereka juga mempunyai kerja yang mereka perlu buat. Terutamanya juga ada juga yang karena kesehatan. Tapi yang mengecewakan netizen ialah kenapa sampai begitu kerapnya beberapa pemimpin, terutamanya netizen mengaitkan dengan beberapa pemimpin daripada pembangkang yang telah pun dilaporkan kerap tak hadir ke parlimen. Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai begitu teruknya kehadiran mereka? Kalau soal kesehatan tak apalah, tapi kadang-kadang bukan juga soal kesehatan. Itu yang betul-betul membuatkan netizen jadi bengang. Kata Speaker Dewan Rakyat lagi, memang tiada lagi ahli parlimen yang kehilangan kerusi atas sebab ini setakat ini. Tapi langkah baharu itu penting untuk memastikan tanggungjawab dalam menghadiri persidangan. Berdasarkan PSA, saya mencadangkan ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan untuk tempoh tertentu akan kehilangan allowance mereka. Apa-apapun, kita tunggu PSA diluluskan kabinet sebelum dibentang pada persidangan parlimen nanti, katanya kepada media. Akta Perkhidmatan Parlimen PSA yang dijangka dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini tidak akan mengganti atau memansuhkan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347. Media pada Oktober tahun lalu melaporkan yang di-Pertua Dewan Rakyat sedang melihat dengan serius langkah-langkah perlu yang lebih ketat dilaksanakan, termasuk memotong allowance ahli parlimen jika mereka berterusan tidak hadir ketika sesi sidang parlimen. Johari dilapor mencetuskan idea untuk memotong allowance ahli parlimen yang tidak hadir ke sesi sidang parlimen sebagai satu langkah mencegah ketidakhadiran dalam kalangan mereka. Ia kerana yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak mempunyai kuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen yang tidak hadir selama beberapa hari, walaupun ahli parlimen dibayar RM500 sebagai allowance harian. Wow, rupa-rupanya allowance harian dibayar RM500 sehari kalau ahli parlimen itu hadir. Tapi itulah netizen kata, buat apa dibagi 500 itu kalau tak hadir? Lebih baik diberi kepada orang miskin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.